tua di Malaysia lazimnya diletakkan di bawah penjagaan informal berbanding dalam institusi. Ia dilakukan atas dasar tanggungjawab, kasih sayang dan membalas budi. Dalam Islam, anak-anak dituntut untuk melayani ibu bapa, khususnya yang telah lanjut usia, dengan lemah lembut. Bagaimanapun, masyarakat dilihat kurang memberi tumpuan dan perhatian kepada kesejahteraan penjaga warga emas kerana ia dianggap sebagai isu kekeluargaan dan sensitif untuk dibincangkan. Hakikatnya, prospek penjaga bagi warga emas melangkaui skop tanggungjawab, hubungan kekeluargaan dan emosi kerana turut melibatkan aspek keupayaan, sistem sokongan dan kemampuan penjaga. Isu ini menjadi semakin penting kerana populasi warga tua semakin meningkat dan Malaysia perlu bersedia menjadi sebuah negara tua menjelang 2030. Bagi membincangkan isu ini, IKIM akan menganjurkan program Muzakarah Pakar Hak dan Tanggungjawab Penjaga Warga Emas menurut perspektif Islam pada 14 Mac 2023. Kami mengalu-alukan penyertaan daripada wakil agensi kerajaan berkaitan, pengendali Pusat Kebajikan Warga Emas, Persatuan dan Ketua Masyarakat setempat, ahli akademik, penyelidik, penjaga warga emas dan individu yang berminat untuk menyertai muzakarah pakar ini. Tempat adalah terhad. Layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Pemerkasaan undi 18 antara perkara yang akan menjadi tumpuan Kementerian Belia dan Sukan KBS dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan pada 24 Februari ini. Bercakap demikian kepada pihak media selepas merasmikan program gotong royong perdana di kuartus Institusi Pendidikan Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur, Menteri Bertanggungjawab Hanayo berkata kementerian itu bercadang untuk mengadakan program demokrasi bagi menerapkan pemahaman politik kepada golongan belia susulan peningkatan jumlah pengundi baharu pada pilihan raya umum ke-15. Sebanyak 60 buah rumah percuma akan dibangunkan di bawah program Melaka Rumahku di Negeri Melaka dengan peruntukan sejumlah RM3 juta pada tahun ini. Sehubungan itu, Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali berkata peruntukan maksimum berjumlah RM50,000 bagi setiap satu rumah dan projek berkenaan akan dibangunkan oleh Lembaga Perumahan Melaka LPM sebagai satu daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR agensi tersebut. Beliau turut berkata rumah berkeluasan 800 kaki persegi itu akan dibina untuk golongan yang kehilangan rumah akibat bencana seperti banjir, ribut atau kebakaran selain rumah yang telah usang dan tidak selamat diduduki. Booster Plantation Berat BPB mengagihkan sejumlah RM870,000 zakat wakalah kepada 900 asnaf dalam kalangan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM pada tahun ini. Ketua Unit Penjagaan Trong Zon Utara BPB Abdul Raub Awang memaklumkan bahawa zakat wakalah itu sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat syarikat bertujuan menghargai jasa dan pengorbanan bekas prajurit negara. Abdul Raub Awang memberitahu perkara itu selepas majlis penyerahan zakat wakalah BPB kepada 150 veteran ATM golongan asnaf di Bukit Mertajam, Pulau Pinang. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 1 September dalam tahun 2015, Majlis Penyerahan Projek Fakulti Pergigian Universiti Teknologi Mara UiTM, kampus Sungai Buloh, Selangor telah disempurnakan oleh Datuk Adnan Muhammad Hussein, Ketua Pengarah Jabatan Kerja Raya. Pusat pengajian pergigian terbesar ini merupakan pusat kecemerlangan khususnya dalam kajian perkhidmatan oral bagi menjana graduan profesional dan mampu berdaya saing pada peringkat global. Kampus yang dibina ini menempatkan pelbagai kemudahan di bawah satu bumbung termasuk bahagian akademik, klinikal dan pentadbiran. Ia juga menyediakan perkhidmatan pergigian kepada orang awam dan seramai 205 pesakit boleh mendapat rawatan dalam satu masa
dengan jumlah pesakit seramai 500 orang sehari. Pengiktirafan sebagai pusat pengajian pergigian terbesar melayakkan UiTM melangkah ke hadapan dan meningkatkan lagi kedudukannya dalam penarafan universiti utama negara. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zahra, Syara at IKIM, Syariah dan Perundangan, Emas at IKIM, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi. Bersama Syafiq Saleh, hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Alhamdulillah kita dapat pertemuan untuk di hari Isnin yang penuh dengan ketenangan, kebahagiaan. Menerusi di Aspirasi 10.1, saya Syafiq akan terus teman-temankan anda untuk edisi hari ini yang mana kita dapat melangkah masuk ke tarikh 13 Februari 2023 bersamaan dengan 22 Rejab 1444 Hijriah. Nak ucapkan juga kepada sahabat kita di Warna Pagi Radio IKIM, ucapan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita di situ. Dan mana tadi kita dah membincangkan, sempat saya mendengar berkaitan dengan Hari Radio Sedunia kan hari ini. Masya Allah, terima kasih yang sudi berkongsikan juga ucapan. Banyak yang masuk ucapan dekat talian WhatsApp kita ni. Terima kasih rakan-rakan pendengar yang sudi terus dengarkan Radio IKIM. Apa pun jua kita nak hayati perbincangan perkongsian dari para asatizah kita. Okey, dan teruskan mendengar untuk 3 jam yang berikutnya ini akan saya temankan anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Dan insyaAllah jam 10.15 pagi seperti biasa kita nak belajar lagi untuk mengenal watak diri kita ni bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin menerusi rancangan Persona di Zahra. Dan jam 11 pagi nanti kita ada kuis. Kita ada kuis ni sebab kita nak mulakan kuis konsert Saujana 25 tahun di mana kita nak beri 2 tiket kepada pemiliknya bagi anda yang dapat jawab soalan kuis konsert Saujana 25 tahun. Pastikan anda terus mendengar. Okey, jam 11 pagi nanti nantikan isyarat memanggilnya dan
terus berhubung dengan talian konti kita. InsyaAllah kita akan dapatkan pemanggil bertuah dan jawab soalan, dan dengan betul lah kan, kita akan berikan tiket kepada anda di mana akan berlangsungnya konsert Saujana pada 5 Mac nanti. Okey, dan jom kita buka tirai untuk pertemuan kita di awal ni. Kita ada Sautul Amal, lagunya Awal Kalam. Terus kekal bersama Radio IKIM. Awal kalami uhdi salami ala Muhammad khairil anami. Awal kalami uhdi salami ala Muhammad Ahmad khairil anami. Uhdi salati jazila syukri على حبيبي أحمد محمد رسولي. Awal bicara salam sejahtera atas Muhammad, rahmat sejaga. Allah dan malaikat turut berselawat di atas baginda kasih semesta. خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغوا ليل المراد. أول كلامي أهدي سلامي على محمد أحمد خير الأنام. أهدي صلاتي جزيل شكري على حبيبي أحمد محمد رسولي. Selawatlah buktikan cinta pada baginda, pahlawan cinta. Satu selawat 10 darjat, susur sunnahnya jalan cahaya. صلوا على خير العباد المصطفى كنز الرشاد شفيعنا يوم المعاد لتبلغوا ليل المراد. أول كلامي أهدي سلامي على محمد أحمد خير الأنام. أهدي صلاتي جزيل شكري على حبيبي أحمد محمد رسولي. أهدي صلاتي جزيل شكري على حبيبي محمد رسولي. Ayo bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah.
Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidSungaiPusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak. Penjagaan warga tua di Malaysia lazimnya diletakkan di bawah penjagaan informal berbanding dalam institusi. Ia dilakukan atas dasar tanggungjawab, kasih sayang dan membalas budi. Dalam Islam, anak-anak dituntut untuk melayani ibu bapa khususnya yang telah lanjut usia dengan lemah lembut. Bagaimanapun, masyarakat dilihat kurang memberi tumpuan dan perhatian kepada kesejahteraan penjaga warga emas kerana ia dianggap sebagai isu kekeluargaan dan sensitif untuk dibincangkan. Hakikatnya, prospek penjaga bagi warga emas melangkaui skop tanggungjawab, hubungan kekeluargaan dan emosi kerana turut melibatkan aspek keupayaan, sistem sokongan dan kemampuan penjaga. Isu ini menjadi semakin penting kerana populasi warga tua semakin meningkat dan Malaysia perlu bersedia menjadi sebuah negara tua menjelang 2030. Bagi membincangkan isu ini, IKIM akan menganjurkan program muzakarah pakar hak dan tanggungjawab penjaga warga emas menurut perspektif Islam pada 14 Mac 2023. Kami mengalu-alukan penyertaan daripada wakil agensi kerajaan berkaitan, pengendali pusat kebajikan warga emas, persatuan dan ketua masyarakat setempat, ahli akademik, penyelidik, penjaga warga emas dan individu yang berminat untuk menyertai muzakarah pakar ini. Tempat adalah terhad. Layari laman web IKIM untuk maklumat lanjut. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Ikuti perkembangan terkini Radio IKIM di Instagram. Anda boleh type ikim.my dan follow. Jangan lupa untuk pasang notifikasi supaya tidak terlepas cerita terbaru Radio IKIM. IKIM, inspirasi Infoya Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, kita bawakan lagi kepada anda menerusi Aspirasi 10.1 saya Syafiq. Kita terus untuk mendengarkan perkongsian rancangan Pesona di Zahra, di mana sekarang ini anda boleh sama-sama tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Jom sama-sama sertai kita, komen, like, share banyak-banyak lagi dan boleh simpan siap-siap nombor talian WhatsApp kunti untuk anda berinteraksi bersama-sama kita. Talian nombornya 01129004 dan menerusi rancangan Pesona di Zahra, kita nak sama-sama highlight lagi perkongsian dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz sudi lagi bersama kita di Radio IKIM. Okey. Tapi kali ni saya rasa begitu berlainan lah Ustaz. Kalau tengok suasana Ustaz waktu ni macam malam ni Ustaz. Boleh tak cerita sikit kat kami Ustaz? Ustaz berada kat mana ni? Okey, sekarang saya berada di Argentina. Ada beberapa program kat sini. Okay. So dekat sini sekarang pukul 11 malam. Wow. Pukul 11 malam. Ya. So minggu depan kita akan berada daripada Palestin, insyaAllah. InsyaAllah. Rakan-rakan pendengar IKIM kata ini Pesona di Zahra level international. Okey? Allahu Akbar. Terima kasih Ustaz walaupun sibuknya dalam perjalanan jadual, tapi apapun jua Ustaz sedia untuk berkongsi lagi ilmu bersama-sama kita kan Ustaz. Jom kita nak teruskan lagi Ustaz supaya kita harapkan kelancaran sebaiknya, sebab Ustaz sekarang ni berada di luar negara di Argentina, terus masuk ke konti kita. Kita nak bersiaran, harap lancar baik-baik semuanya kan Ustaz insya-Allah. Dan kita buka tajuk kita hari ini Ustaz berkaitan dengan kekuatan versus kekurangan. Kita dah belajar berkaitan dengan watak-watak kita, orang telinga, orang mata, orang akal, orang hati. Jadi apa lagi Ustaz bila kita lihat dari sudut diri kita, kekuatan dan kekurangan yang boleh kita seimbangkan supaya ia dapat berlaku dengan baik dalam rutin kehidupan kita menerusi dalam pembangunan institusi keluarga. Silakan Ustaz di awalnya tentang tajuk ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Hadirin Allah, DJ Ustaz Syafiq, selesai kepada seluruh
ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, sahabat abang, dan adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dan kebaikan sekalian. Pertama, syukur Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita dapat bersama dalam Pesona di Zahra, dan pada kali ini, kesempatan kali ini kita kongsikan mengenai watak-watak manusia yang perlu kita kenal dari sudut kekuatan dia dan kekurangan dia. Kenapa? Apa objektif kita belajar pada hari ini? Kenapa kita belajar pada hari ini? Supaya bila kita sebut mengenai watak-watak suami kita, isteri kita, anak-anak kita, orang sekeliling kita, kita kena faham satu benda, setiap watak ni dia ada kekuatan dia. Dalam waktu yang sama, dia ada kekurangan dia. Supaya apa? Supaya bila kita faham, kita akan saling melengkapi. Kita akan saling menghargai. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan, auzubillahi minasyaitanir rajim, bahawa wallazi ansha'akum, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Allah menjadikan kamu wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, kami menjadikan kamu, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Katakanlah, kami yang telah menciptakan kamu dan menjadikan kamu ada mata, ada pendengaran, penglihatan dan juga hati, amat sedikit daripada kamu yang bersyukur. Okey, dalam tafsiran ada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai maksudnya anggota kita memang betul-betul mata, memang betul-betul telinga, bahawa memang betul-betul hati. Dalam satu yang lain bahawa maknanya perwatakan manusia itu, dan di hujung ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa qalilan ma tashkurun, sedikit daripada kamu yang bersyukur, yang menghargai benda ini. Okey, kita sedang bincang dalam Pesona di Zahra mengenai 4 watak manusia. Kita pada tahun lepas kita bincang mengenai warna-warna emosi. Nanti di pertengahan tahun ini kita correlationkan, kita gabungkan antara watak dan juga emosi. Waktu itu lagi sangat-sangat kita akan faham mengenai kemanusiaan kepada siapa yang dah mendengar Pesona di Zahra ni mengenal diri ni. Okey, kita ada watak pertama, kita nak senang faham, kita pendekkan atau akronimkan dengan matematik, math, M-A-T-H. M mata, A akal, T telinga, H hati, math, M-A-T-H, nak senang faham. So maksudnya M mata, orang mata ni kita kongsikan, saya kongsikan balik, iaitu orang mata ni dia action oriented, dia adalah orang yang suka bergerak, idea ni banyak, bergerak. Orang mata dia ada reaksi spontan. Orang mata dia maksudnya detach orangnya. Maknanya satu benda tu marah macam kemudian dia boleh lupakan macam tu je, macam tak apa-apa pun dia berlaku pun. A akal, orang akal ni objective oriented. Pemikirannya berdasarkan objektif ataupun apa yang matlamat yang dia nak buat. Kalau matlamatnya panjang-panjanglah, kalau matlamatnya pendek-pendeklah. Jadi maknanya itu orang akal. Orang akal biasanya tidak ekspresi. Mukanya muka malah ambil pot, dia muka selamba je orang akal biasanya. Okey. Kemudian kita ada T, telinga. Orang telinga ni dia adalah orang yang berstruktur, orang yang SOP, undang-undang, peraturan. Maknanya orang yang memang detail orangnya. Dan orang hati ni adalah orang yang fikir bagi pihak orang lain. Akhirnya dia mungkin boleh dipikir orang ataupun fikir diri sendiri. Orang hati ni dia inner oriented. Maksudnya dalaman sangat penting bagi dia, mood sangat penting bagi dia. Okey, itu MATH. Okey, sekarang pada hari ini kita nak kongsikan kekuatan versus kekurangan. Kenapa kita nak bincang pada hari ini? Supaya kita akan lebih matang melihat seseorang. Kalau kita lihat seorang itu, orangnya macam gini, apa kekuatan dia? Yang kita kena faham, apa kekurangan dia untuk kita bantu. Yang keduanya untuk diri kita sendiri. Biar kita faham, kita tak perasan kekurangan kita di sini. Mana kita tak perasan kadang-kadang. Kita ni kekurangan kita di sini. Apa yang perlu kita baiki diri kita. Sebab kalau kita tak perasan kekurangan kita apa, kita susah nak baiki diri. Kita tak perasan apa yang perlu kita nak, maknanya penambah baikkan dalam diri kita. Okey, jom kita mulakan. MATH, iaitu mata, akal, telinga dan juga hati. Kita pergi pada orang mata dulu. Orang mata. Okey, orang mata. Apa kekuatan dia? Apa kekuatan bagi orang mata? Orang mata ni cepat bergerak. Orang mata ni senang menyesuaikan diri. Okey,
Orang mata ni dia boleh menyapa orang suka-suka hati. Dia communication sangat bagus. Kekuatan orang mata ni dalam marketing sangat bagus. Dia boleh rendah aja, dia boleh jumpa orang saja. Dia banyak idea. Maksudnya orang mata ni. Sebab tu kajian saya melihat kalau orang tu daripada sudut bisnesnya banyak biasanya dan tak ada kena-mengena, tak ada related antara satu sama lain pun, biasanya dia orang mata. Kita lihat contoh macam kalau tokoh-tokoh perniagaan Richard Branson ni dia ada 400 company, dan tak ada kena-mengena satu sama lain pun. Orangnya orang mata, tak ada kena-mengena satu sama lain pun. Dia ada syarikat airline, kemudian dia ada syarikat recording company. Recording maknanya syarikat pada media ni kan. Tak ada kena-mengena. Okey. So maksudnya kebanyakan begitu sebab dia memang bergerak. Action oriented. Itu orang mata Bergerak. Itu kelebihan dia. Dan kalau dalam satu keluarga tu ada orang mata, antara kelebihannya maksudnya maknanya cepat. Tindakan cepat. Orang mata tak boleh maksudnya terjah tu boleh. Contoh macam bang jom pergi sini, boleh? Dia boleh. Tu orang mata. Kalau orang telinga tak boleh. Kalau kita tidur jom pergi sini, tak boleh. Akhirnya dia kata abang pergilah, saya tak nak. Sebab dia tak boleh. Dia kena ada persediaan. Orang mata boleh terjah-terjah. Orang mata kalau nak balik kampung setengah jam pun dia boleh buat keputusan dan dia boleh kemas setengah jam. Itu kelebihan orang mata. Tapi soal kemudian baju ni tertinggal, baju ni mengemas baju dalam beg tu macam masuk ke dalam tu saja, itu soal lain. Tapi dia punya kekuatan di situ. Okey. Okey. Itu kekuatan orang mata. Okey. Sudut kelemahan, kekurangan pula. Ya orang mata ni kena tahu itu kekurangan dia. Dan juga kalau kita ada suami ke isteri orang mata, kita kena faham. Antaranya adalah orang mata ni kadang-kadang keputusan dia pantas sangat. Terlalu pantas. Jadi apabila dia keputusannya agak pantas, kadang-kadang dia buat keputusan dulu baru berfikir tau kadang-kadang. Itu orang mata. Kadang-kadang orang mata ni tidak teratur. Sebab tu kita mengharapkan orang mata untuk menyusun sesuatu. Kalau dia tak explore diri dia untuk menyusun sesuatu, dia susunan dia memang maksudnya agak tidak teratur. Hari ini DJ Syafiq ambil wallet ataupun beg duit ataupun dompet orang mata, ambil dompet orang telinga. Tak percaya, cuba banding tengok dompet yang hari-hari tu. Orang telinga tersusun. Okey, duit tersusun, warna tersusun, elok aja. Dekat duit tu bahagian kepala susun elok, Ustaz Betul. Orang mata kita kan tengok dia punya dompet dia penuh. Kerana risit kertas apa-apa dah. Risit yang tahun lepas, Ustaz. Risit tahun lepas. Macam ambil dompet ataupun beg duit orang mata dengan orang telinga. Boleh banding real. Benda ni bukan teori semata-mata maknanya forensik insan bukan teori semata-mata, real. Boleh tengok, boleh apply terus. Okey. Antara kekurangan orang mata ni kadang-kadang orang tengok dia kelang kabut. Dia bukan kelang kabut. Dia sebab dia berdasarkan pergerakan. Bergerak tu menjadikan dia mudah akan lebih faham lagi. Orang tengok dia kurang kelang kabut. Kadang-kadang orang mata ni kurang sabar. Orang tengok dia kurang sabar. Kalau nak jam tu je. Sebab tu orang mata adalah orang yang paling mementingkan masa. Tapi masa dia. Okey. Dan antara kekurangan orang mata ni, kena faham, kita kena faham, dia terlalu detach. Detach ni maknanya dah lepas-lepas macam tu. Dia boleh bergaduh 5 minit dia boleh lupakan macam tak ada apa-apa benda berlaku pun. Itu kelebihan orang mata. Sebab tu saya pernah jumpa pasangan orang mata. Dua-dua, suami orang mata, isteri orang mata. Kalau bergaduh tu, kita tengok macam, hari ni salah seorang mesti akan terkorban ayat. Memang macam bergaduh baling sana, baling sini macam tak beragak-agak. Kemudian senyap. Dalam masa 5 minit, ketika dah ada terkorban tu,
Sini nak telefon ambulans ke apa. Sekali dua-dua keluar daripada rumah, naik motor, berpelukan, pergi makan tom yum. Kan? Macam tak ada apa-apa berlaku. Kan? Ia maknanya orang mata antara dia punya kekurangan dia antaranya adalah terlalu detach. Detach maknanya terlalu maknanya move on. Kan? Atau benda tu kadang-kadang sampai dia tak perasan perasaan orang lain. Kan? Kalau marah tak agak-agak, lepas tu dia okey je. Orang yang kena marah tu rasa hati, simpan hati. Itu kekurangan orang mata yang kita kena faham. Orang mata ada reaksi spontan, kita kongsikan. Ada reaksi spontan. Sebab tu, apabila kita bicara mengenai bergaul dengan orang mata, ada banyak benda yang kita kena sabar pada 4 minit permulaan percakapan kita. Dia 4 minit pertama tu memang kita kena diam, sabar. Ada reaksi spontan. Kadang-kadang maknanya dia akan bagi respon yang memang kan dulu kan. Kita relax dulu, sabar dulu. Kalau kita tak sabar, kita akan boleh jadi bergaduh. Dalam rumah tangga terutama ini kan. Dengarkan dulu dari spontan. Bang, kita cuti ni boleh tak pergi ke Langkawi? Langkawi boring lah, apa Langkawi lah, apa semua. Tapi boleh juga Langkawi Itu Dia bagi reaksi dulu Ustaz. Reaksi dulu. Kena sabar. Sabar dulu. 4 minit pertama perbualan kena sabar. Relax. Okey. Kita sambung selepas rehat. Lepas ni orang akal macam mana, orang hati macam mana, dan orang telinga macam mana, kekuatan versus kekurangan. Baik, insyaAllah kita akan sambung lagi Ustaz. Bagaimana nak kenal lagi diri kita, apa kekuatannya, perlu kita teruskan, tambah baik, dan apa kekurangannya kita perbetulkan lagi. InsyaAllah kita kenal lagi selepas ini. Okey, Ustaz kekal dekat talian Ustaz. Okey, dan kita akan sambung lagi samalah dengan sahabat pendengar kita. Boleh terus kekal di setiap frekuensi dan juga di Facebook, juga di YouTube IKIM. Kita akan kembali selepas ni. Kekal di Radio IKIM. Siapakah dia insan yang paling mulia dibandingkan dengan para anbiya dan para rasul? Nabi-nabi dan para rasul juga bekerja. Nabi Adam alaihissalam bertani. Nabi Ibrahim menjual pakaian. Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu. Nabi Idris alaihissalam adalah seorang penjahit baju. Nabi Musa alaihissalam adalah pengembala. Dan riwayat menyebutkan tidak ada Nabi dan Rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihissalam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah? قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Abdullah berkata lagi, kemudian apakah lagi? Baginda menjawab, berbakti kepada kedua orang tuamu. Abdullah bertanya lagi, kemudian apakah lagi? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Riwayat Al-Bukhari. Baklah 91.5 FM.
Anda sedang mendengarkan Aspirasi Radio IKIM. Saya Syafiq temankan anda pada waktu ini untuk meneruskan lagi perkongsian kita menerusi rancangan Pesona di Zahra bersama perkongsian oleh Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di talian ketika ini. Masya Allah, terus kita ke Argentina sekarang ini bersama dengan Ustaz. Masya Allah, terima kasih Ustaz masih kekal setia di situ, dan kita nak sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kekuatan versus kekurangan menerusi skop kita, iaitu mengenal watak setiap diri kita, ataupun dalam format yang Ustaz bagikan kepada kita iaitu math. M-A-T-H, M tu apa? Mata. A tu apa? Akal. T tu apa? Telinga. H tu apa? Hati. Tadi Ustaz dah maklumkan kepada kita orang mata macam mana kekurangannya, macam mana kelebihannya. Dan sekarang nak teruskan lagi Ustaz. Silakan perkongsian selanjutnya. Okay. Terima kasih kepada DJ Syafiq. Kita seterusnya pergi kepada yang keduanya, orang akal. Okay. Orang akal, cara berfikir adalah objektif. Maknanya dengan objektif oriented, maksudnya berdasarkan objektif. Dia kalau benda tu dia kena faham kenapa. Orang akal kena faham kenapa, why kena satu benda. Sebab tu orang akal yang akan tanya kita, kenapa perlu buat macam ni, kenapa tu orang akal, dia akan banyak tanya kenapa. Okey, kelebihan dia adalah maknanya dia berfikir sebelum bertindak. Dia analisa dulu. Maksudnya beza dengan orang mata dia kadang dia buat dulu. Orang mata kalau beli barang dia kadang dia beli dulu baru dia fikir. Orang akal dia tak, dia akan kenapa perlu beli ni, apa gunanya beli baju ini, apa gunanya, maknanya begitu. Dan apabila dia fokus mengenai, apabila kita cerita mengenai dia fokus mengenai matlamat ataupun objektif, dia kurang fleksibel. Contoh katakanlah, okey, kenapa perlu beli baju yang ada branded ni, bagi orang mata, alah beli je lah, contoh kan, orang akal, kenapa perlu macam ni kan. Jadi dia agak fokus, jadi orang akan anggap dia kurang fleksibel. Okey, jadi kekuatan dia adalah analisa. Dia akan beranalisa, dia akan fikir, dia akan tengok maksudnya kenapa perlu buat macam ini. Jadi maknanya itu kelebihan orang akal. Okey, kekurangan dia adalah dia apabila disebut mengenai dia by objektif tu orang akal, orang sangat pentingkan logik, tapi logik tu logik dia. Ada bukan logik umum ke logik orang lain, tak, logik dia. Jadi kenapa perlu macam ini, itu orang akal. Jadi apabila begitu, kekurangan dia kurang fleksibel. Kalau satu benda tu dia dah fikir ke logiknya begini, itulah dia. Kalau ibarat warna seolah-olah macam hitam dan putih, macam tak ada warna lain. Orang akan tengok orang akal ni macam tak fleksibel, tapi bukan macam itu, dia baik objektif. Sebab tu nak bercakap dengan orang akal, kalau dia dah ada satu objektif, kita kena bicara mengenai satu objektif yang lain. Dia tak boleh bercakap dengan soal tolonglah, bolehlah, kesianlah, takkan terpakai begitu. Dia baik objektif. Okey, orang akal dia adalah orang yang maknanya sebab dia baik objektif, dia kurang sensitif dengan perasaan. Maksudnya satu benda tu benda-benda perasaan ni sangat kurang. Kita kalau siapa-siapa ada isteri ke pasangan orang akal, paling susah untuk kita dengar ucapan minta maaf daripada dia, sebab logik tu logik by dia, dan orang akal biasanya tidak ekspresi. Kita jarang tengok orang akal dia ada ekspresi. Orang akal ni biasanya muka dia maknanya macam muka malah ambil pot begini, malas. Dia muka selamba macam tu. Kita boleh tengok orang akal. Kalau tuan-tuan ibu-ibu biasa tengok muka orang akal, muka yang suka ke sedih ke gembira ke, muka dia macam tu je. Dia kurang ekspresi. Itu orang akal. Lepas tu kalau kita suami orang akal, jangan nak mengharaplah dia nak bersengih-sengih romantik ke apa, dia memang begitulah dia. Okey. M-A-T-H, yang ketiganya telinga. Okay. Orang telinga, apa kekuatan orang telinga? Kekuatan orang telinga ni dia adalah terperinci, tersusun, SOP. Orang telinga kemas. Lepas tu kalau ada isteri orang mata, suami orang telinga, yang banyak mengemas adalah suami. Kita naratif kita orang perempuan lah yang mengemas. Tapi kalau andai kata suami orang mata, isteri orang mata, suami orang telinga lah yang lagi banyak mengemas. Itu susun. Itu antara kekuatan ya. Okey. Dia punya kekurangan dia adalah
lambat bertindak. Sebab dia adalah objektif, dia adalah information oriented. Dia kena ada maklumat baru dia bergerak. Dan orang telinga ni sebab dia sukakan benda-benda maklumat, dia akan ambil semua maklumat sama ada penting ataupun tidak. Dia ambil semua. Itu kadang lambat bertindak. Lambat membuat keputusan. Orang telinga kita akan jumpa masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai, masuk satu kedai ke satu kedai. Lepas 3 jam masuk kedai pertama balik. Dia akan banding. Jadi maknanya kalau bagi orang macam lambat buat keputusan. Sebab itu kalau dia kata kita orang telinga, okey, pasangan kita orang mata. Contoh akak-akak ibu-ibu, janganlah ajak atas nama romantik pasangan kita untuk temankan kita shopping. Orang mata memang ambil capai, dia kena bergerak balik. Orang telinga kan nilai, belik sana, belik sini, belik situ kan. Jadi lambat, kesian. Pasangan kita tu nak menunggu, kesian. Bagi dia buat kerja dia, akak-akak, dah ada beli baru telefon. Bang, datang bayar. Okey. Dan kadang-kadang orang telinga ni terlalu fokus pada perincian. Terlalu nak detail sangat. Terlalu fokus pada perincian. Kadang-kadang agak tidak fleksibel juga dari situ. Ini ke orang telinga. Okey, dan yang terakhir, MATH. Mata, akal, telinga dan hati. Orang hati ni, dia punya kelebihan, kekuatannya beramah, bertimbang rasa, mengambil berat. Semangat berpasukan sangat tinggi. Orang hati ni dia kebersamaan. Jom. Sampai kadang-kadang kalau pasangan kita orang hati, dia suka nak ajak suami dia, walau bang, sini jom kita mok belantai ni. Jom kita pergi sama-sama sedai kain ni. Maksudnya itu kelebihan dia. Orang hati ni dia berfikir bagi pihak orang lain. Bukan saja orang tahu. Kadang-kadang orang hati kita kata periuk ni kesian kat dia, hari-hari kena bakar bentuk ni. Itu orang hati kau macam gitu. Kucing ni kesian, tiang lampu ni keluar hari-hari, dia boleh fikir bagi pihak orang. Itu kelebihan dia. Okey? Tapi oleh kerana dia berfikir bagi pihak orang hati ni antara dia punya kelemahan dia terlalu kita panggil minda kepo. Dia berfikir bagi pihak orang kan. Orang nak air agaknya kan. Maksudnya minda kepo kita panggil. Itu antara kelemahan dia. Kelemahan dia terlalu emosional kadang-kadang. Mana terlalu mudah sedih. Terlalu mengambil berat. Kadang-kadang dia susah nak faham antara kerja dengan personal. Kadang-kadang maknanya sebab ada kebersamaan bercampur bau antara personal dia dengan juga kerja tu kadang-kadang. Dan orang hati ni dia terlalu attach. Nak kebersamaan attach, terlalu nak sama-sama tu. Itu orang hati. So maksudnya kalau dia attach dengan suami, habis. Tak ke mana suami tu. Kalau dia attach dengan pekerjaan dia, habis. Maknanya dia terlalu attach. Okay? Itu antara kekurangan orang hati sampai maknanya kerana terlalu attach tu lupa benda lain kadang-kadang. Macam terlalu attach kadang lupa. Maksudnya orang lain juga perlukan space. Orang lain juga perlukan ruang. Dia tak nak mesti di sini sama. Macam tu kan. Okey. Jadi maknanya setelah kita bincang mengenai kekuatan dan kekurangan, kita apa matlamat dia bukan kita nak highlight kekurangan. Kita nak besarkan toleransi kita. Orang ni memang macam ni. Dan sambil-sambil baiki diri. Okey? Jadi kita tak akan boleh ukur orang semua sama macam kita. Contoh macam kita orang telinga, kita teliti, kita kemas. Kita tak boleh ukur semua orang akan kemas macam kita. Dan kita tak boleh cakap macam semua orang boleh buat. Takkan awak tak boleh buat. Semua orang boleh kemas detail. Takkan awak tak boleh buat. Tak. Orang tak sama. Kadang-kadang dan kita akan lebih menghargai sebab apa? Kadang-kadang seorang itu contoh suami kita dia mengemas pada dia dah terbaik dah tu dua orang mata terbaik dah tu pada dia kan. Kita orang telinga kita tengok macam kita kena hargai dia sebab dia mengemas tu dia punya usaha terlalu tinggi nak jadi kemas tu. Banding dengan orang telinga. Naturally dia memang kemas. Contoh ni kan.
Contoh orang telinga boleh jadi cepat. Contoh kan, orang telinga ni boleh jom cakap kat isteri kita orang telinga, dia pun boleh jom lah bang. Kan? Dia berusaha tu bukan sedikit. Usaha tu sangat besar. Sebab tu kita kena hargai usaha orang lain. Dia tak sama macam kita. Okey, jadi bila kita faham, kita akan lebih menghargai, kita akan lebih memahami orang lain, dan yang penting kita lebih bertimbang rasa dalam kehidupan kita itu. Masya Allah, itu dia Ustaz. Satu persatu kita kupaskan bagaimana apa kepentingannya, apa kelebihannya supaya tidak berlaku silap faham, salah faham antara kita lah kan dalam keluarga suami isteri, supaya ia akan lebih seimbang. Yang mana yang kurang kita cuba tambahkan dengan baik kan. Yang mana yang dah baik tu kekalkan dan pertingkatkan lagi. Itulah dia. Sebab Ustaz pesan di awal tadi, kita adalah saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Barulah rumah tangga tu baik dah. Cantik aja. Baik Ustaz, ada soalan yang kita dapat di Facebook IKIM FM. Ada sahabat kita bertanya dari Fadilah Azman, itu nama Facebooknya. Katanya, Ustaz, ada tak apa-apa testing ataupun ada apa-apa kita nak buat ujian, nak tahu kita ni jenis orang mata ke, orang akal, orang telinga, orang hati? Kejap lagi Ustaz berikan panduan. Ustaz, kita nak berehat sekejap je Ustaz kan? Kita akan kembali lagi selepas ini, dan anda jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama IKIM. Kita akan berbincang lagi berkaitan tajuk kekuatan versus kekurangan menerusi di Radio IKIM. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personality Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah sedunia ini fana, ku terleka salam, hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi euforia Islami. 1 jam setiap hari membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM, inspirasi euforia Islami. Radio IKIM, inspirasi euforia Islami. Saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Persona di Zahra, mendengarkan perkongsian oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Jom tonton sekarang di Facebook dan juga di YouTube IKIM. InsyaAllah kita nak teruskan lagi perbincangan kita menerusi rancangan ini, dan kita bawakan tajuk kekuatan versus kekurangan. Zoom in, fokus kita adalah untuk mengenal watak kepada kita, yang mana Ustaz maklumkan tadi kepada kita semua ada 4 lah: orang telinga, orang mata, orang akal, orang hati. Baik, ada soalan yang kita dapat Ustaz di talian Facebook kita tadi. Ada sahabat kita bertanya dari Fadilah Azman. Beliau bertanya, Ustaz, ada tak apa-apa ujian untuk kita nak tahu kita ni jenis orang apa Ustaz? Silakan. Okey, sebenarnya memang ada dipanggil ujian psikometrik. Psikometrik maksudnya kita jawab soalan kan, dan kita boleh maknanya tahu susunan kita. Kita nombor 1 apa, nombor 2 apa, nombor 3 apa, nombor 4. Sebab 4 ni dia ada kat diri kita. Mana susunan yang pertama, kedua, ketiga, 4. Walau bagaimanapun, sepanjang kita cerita mengenai Persona di Zahra 2023 ni, paling tepat adalah self-assessment, penilaian diri. Soalan hanya bantu kita untuk tahu kita ni apa-apa. Tapi paling tepat adalah penilaian diri kita sendiri. Sebab tu sepanjang kita bincang mengenai Persona di Zahra tentang watak ni, setiap minggu tu kita cuba renung diri kita. Cari yang pertama, apakah yang paling dominan kita. Yang kadang-kadang saya macam hati lah, kadang-kadang kemas juga, kadang-kadang itu bukan dominan. Dia nak cerita mana yang kadang-kadang tak. Dia cari yang first, dan cari yang paling bukan kita, nombor 4. Contoh katakan kita nombor 1, katakan orang telinga memang susun, paling bukan aku apa tau, biasanya orang mata lah. Maksudnya kan, maksudnya paling bukan orang mata. Barulah kita cari nombor 2 dan nombor 3 apa. Sebab apa kita penting mencari yang kekuatan, yang pertama sekali watak apa, dan yang keempat
Macam saya sebut dan kita akan bincang nanti. Yang keempat akan keluar ketika kita stres. Katakan kita memang bukan orang mata. Kita memang bukan orang mata. Contoh, kita adalah orang telinga, susun. Ketika stres, watak 4 akan keluar. Kita akan jadi macam orang mata. Lantaklah, pergilah. Biasanya kita orang telinga, kita akan faham, tahu. Kita tahu berkira apa nak beli, apa tak nak beli. Itu kelebihan orang telinga, kan? Tiba-tiba stres, jadi orang mata, beli je lah, lantak lah. Beli je, jadi orang mata. Jadi takutnya, apabila kita jadi watak bukan kita, kita tak boleh kontrol. Sebab itu bukan watak diri kita. Kita tak boleh kontrol benda itu. Okay? Jadi maknanya ada test tapi paling bagus nilai diri kita sendiri. Self-assessment. Okey, baik. Soalan berikutnya Ustaz, di Facebook juga ada nama sahabat kita Zainab Loli, itu nama dia. Okey Ustaz, adakah orang mata ni umpama lilin membakar diri untuk menerangi orang lain? Wow, macam lirik lagu lah. Akhirnya jiwanya derita. Macam mana untuk tenangkan jiwa Ustaz? Ni orang mata. Bagaimana Ustaz? Segmen ni lebih kepada orang hati sebenarnya. Orang hati orang hati dia akan fikir orang lain. Sebab tu kebanyakan mungkin orang hati paling susah nak cakap tak. Sebab tu kadang-kadang dia membakar diri dia ibarat lilin orang hati jadi mana statement ni lebih tepat untuk orang hati, bukan orang mata. Orang mata dia kadang-kadang dia pun tak perasan dia bakar diri dia ke atau bakar orang lain. Dia pun tak perasan. Bakar orang lain. Okey. Baik Ustaz. Okey, satu lagi Ustaz. Soalan. Boleh Ustaz? Okey, ada Khat Ijah itu di Facebook Ikim ada bertanya, Ustaz, boleh ke watak dominan kita bertukar? Contohnya, mungkin masa muda kita berperwatakan iaitu orang mata, tetapi seiring dengan pertambahan usia, pengalaman hidup dan ilmu, watak dominan kita bertukar pula menjadi orang telinga. Boleh ke Ustaz macam tu? Okey. Watak takkan berubah. Kalau kita orang mata, kita akan jadi orang mata sampailah Abang Jamil tu. Abang itu. Yang akan berubah ada emosi. Emosi boleh berubah. Okey. Tahun lepas 2020 kita bincang detail mengenai warna-warna emosi. Okey. Tahun ni adalah mengenai watak. Nanti kita akan gabungkan. Okey, orang mata ni biasanya emosi dia apa? Emosinya warnanya apa biasanya? Okey. Jadi nanti kita akan tengok yang berubah tu sebenarnya emosi dia. Dia bukan watak. Watak memang itulah dia. Sampai tua pun macam itulah. Itulah dia punya dia punya pembawaan diri dia tu. Okey, wallahualam. Okey, satu lagi Ustaz di YouTube Ikim Naimah Noor, beliau bertanya Ustaz, macam mana nak bezakan orang akal dan orang telinga dari segi penjadualan, sebab kadang-kadang nampak hampir sama Ustaz. Terutama bila orang akal ini dah bertekad. Macam mana tu? Silakan Ustaz. Okey, daripada sudut penjadualan, orang akal dengan orang telinga memang agak kita nampak sama. Sebab apa? Orang akal beza dia berjadual kerana objektif. Kenapa perlu macam ini? Okey, pukul ni sebab nak buat begini, maka ini jadualnya. Orang telinga SOP. Lepas ni kena macam ni, lepas ni kena macam ni, lepas ni kena macam ni. Dia susunan. Mana by nombor 1, 2, 3, 4, 5. Orang akal dia keperluan apa. Sebab itu orang akal dia boleh agak fleksibel juga untuk perubahan-perubahan. Orang telinga susah nak fleksibel kalau berlaku perubahan. Contoh katakanlah, okey, pukul 2 kita ke sini. Okey, orang telinga akan freak out. Orang telinga akan, kenapa tukar? Orang akal, kita cakap, okey, tukar ni sebab ni ini, tahu sebab okey. Itu beza dia. Dia berfikir secara objektif, yang ni berfikir secara proses. Ini. Itu beza. Itu dia kan perbezaannya, dan dah tahu apa kekuatannya, apa kekurangannya. InsyaAllah sama-sama kita betulkan lagi hidup kita dan pertingkatkan kualiti hidup supaya hidup dengan penuh keamanan, ketenangan, kebahagiaan bersama dengan keluarga, pasangan hidup kita, suami isteri akan dapat menjalinkan keharmonian kekeluargaan kita. Ustaz, sedikit kesimpulan dan juga doa di hujung Ustaz. Silakan Ustaz. Ini doa kakak, tuan-tuan muslimat yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Okey, kesimpulan dia. Okey. Jadi maknanya kita bincang MATH, mata, akal, telinga dan juga hati. Dan hari ini kita kongsikan mengenai kekuatan versus kekurangan. Ya. Orang mata dia ada kelebihan-kelebihan dia. Orang akal ada kelebihan dia. Orang hati ada kelebihan dia. Orang telinga ada kelebihan dia. Dan di samping kelebihan, orang ada kekurangan-kekurangan dia. Jadi bila kita
kita berkahwin, contoh dalam rumah tangga contohnya, kita bukan berkahwin dengan kelebihan dia semata-mata. Kita berkahwin dengan kekurangan dia juga. Okey? Dalam rumah tangga, kita berkahwin bukan kelebihan orang itu semata-mata, kita berkahwin dengan kekurangan dia. Jadi ketika berhadapan dengan kekurangan, kita kena besarkan toleransi kita. Kenapa rumah tangga boleh jadi huru-hara? Kerana kita tak boleh terima kekurangan. Sedangkan ada kekurangan itu adalah kekurangan memang inborn. Dia bukan buat-buat. Kekurangan itu kekurangan semula jadi dia. Okay. Bagi kita yang mempunyai diri pula, kita kena tahu apa kekurangan kita. Jadi pelan-pelan kita baiki, memperbaiki diri bagi orang yang maknanya mempunyai tuan punya diri, memperbaiki diri. Bagi orang lain pula menerima dengan maknanya hati yang terbuka, itulah kunci kepada kebahagiaan. Menerima dan memperbaiki diri. Sebab tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup kita. Kalau dia baik, ada kelebihan itu. Dia fikir orang lain. Tapi maksudnya dia terlalu attached dengan kita. Macam tak ada ruang kita bernafas pulaan. Dia akan telefon orang hati, maksudnya dia akan telefon kita. Awak kat mana? Awak kat mana? Tapi kelebihan dia adalah baik fikir kita. Tapi kelemahan dia attach, sangat terlalu attach. Okay. Kita ada satu orang yang mungkin kita tengok macam macam kemas kan, maksudnya kemas, teliti kemas. Kita pun baguslah abangnya tu, baguslah dia ni kan, pada kemas, teliti kan, kita suka. Tapi kalau dia orang telinga, dia datang dengan kelemahan dia juga. Kan mungkin terlalu sampai obses kepada kemas. Suatu sampai OCD. Boleh jadi marah tau. Bersepah ni boleh jadi marah. Kadang-kadang permainan anak-anak bersepah boleh jadi marah. Pada anak-anak main. Jadi kita cakap, budak-budak biarlah. Dia tak boleh. Kita kena faham juga, dia memang tak boleh. Kita kena bantu dia. Jadi maknanya orang tu datang dengan kelebihan dan juga kekurangan. Terima seadanya. Bagi diri kita, kita kena tahu kelemahan kita, tingkatkan. Kelemahan itu jangan feel good. Jangan rasa selesa dengan kelemahan. Kita rasa saya macam ni lah, tak boleh. Kita kena baiki. Kena realistik. Dalam satu benda tu dalam kehidupan, terutamanya dalam rumah tangga, insyaAllah. Amin. InsyaAllah Ustaz. Di ujung ni Ustaz, pimpinan doa Ustaz untuk kita semua Ustaz, silakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia, ya Allah. Dan bahagiakanlah keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiki kelemahan diri kami, ya Allah. Amin. Perbaiki kelemahan pasangan kami, ya Allah. Anak dan zuriat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami memperbaiki diri kami, ya Allah. Agar kami terus menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah saudara-saudara kami dalam kesusahan, ya Allah. Terutamanya saudara kami yang berada di Turki dan Syria, ya Allah. Di Palestin, ya Allah. Dan di mana-mana saja, ya Allah. Sungguhnya Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal ya karim. Amin. Terima kasih banyak-banyak Ustaz atas perkongsiannya yang penuh dengan manfaat, walaupun dekat Argentina tapi rasa macam duduk dekat Subang ni Ustaz kan. Lain, Alhamdulillah, Allah izinkan cantik siaran kita Ustaz. Terima kasih Ustaz. Dan katanya Ustaz akan bergerak ke Palestin pula nanti. Kan. Kita doakan semoga Ustaz sentiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga jadualnya elok-elok dan semua lancar baik-baik saja Ustaz. InsyaAllah Ustaz, semoga Allah memelihara Ustaz, insyaAllah. Lagi terima kasih Ustaz. Nasib baiklah lepas habis World Cup, kalau tidak nak minta kirim salam kepada Lionel Messi kan hari ini ada ke Argentina tu. Allah. Terima kasih Ustaz. Jaga diri baik-baik di sana, semoga baik-baik semuanya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti di Facebook dan juga di YouTube IKIM, yang like, komen, share. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Semoga penuh manfaat dan sebar-sebarkanlah bincang-bincang bicara kita ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain juga supaya dapat manfaatnya, insyaAllah. Okay. Dan teruskan kekal bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Carta Nasyid IKIM. Bersama saya, Erwan Johari, setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/Carta Nasyid IKIM. Semestinya di IKIM, Inspirasi Emporia Islami. Gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria mengakibatkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan berbelas ribu orang dilaporkan cedera. Kemusnahan harta benda, bangunan dan kediaman yang ranah. IKIM dan Muslim Care Malaysia menyeru orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi mengurangi beban mangsa. Sumbangan boleh disalurkan kepada Muslim Care Malaysia Society melalui akaun Bank Islam Malaysia 1403 2010